السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara pendengar bersama Hadi Syarudin, Khazifillah, muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah Muzammil. Dan saudara ini mulia Allah sekalian, kita sudah pun menguraikan tentang kepentingan Qiyamul Lail. Bahawa Qiyamul Lail adalah tanda kehebatan seseorang mukmin apabila pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalinan ini hanya akan efektif apabila seseorang itu bangkit untuk Qiyamul Lail. Dan ini merupakan tradisi salaf, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila engkau melakukan salat witir? Mana salat witir ni salat penutup malam, seperti yang telah kita huraikan pada kuliah yang terdahulu. Bila Rasulullah SAW ditanya kepada isterinya, isteri baginda, tentang bagaimana Qiyamul Lail Rasulullah SAW, seperti yang kita huraikan pada kuliah yang terdahulu, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar menjawab pada awal malam. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila pula engkau witir wahai Umar? Jawapan Umar, di akhir malam. Maka Nabi SAW telah menyifatkan Abu Bakar ini, orang ini mengambil sifat berhati-hati, ihtiyat. Dalam riwayat lain mengambil ketegasan. Tapi bila baginda SAW menceritakan tentang Umar, Nabi telah menyifatkan orang ini memilih azimah. Kalau Abu Bakar tadi ihtiyat, rukhsah, tapi Sayyidina Umar memilih azimah, maknanya kekuatan. Itu sebab kata Aslam ni pembantu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ni cerita tentang qiyam salaf, tuan-tuan, salafus salih dan qiyam mereka. Umar Khattab radhiyallahu anhu ni mengerjakan salat malam semampunya sampailah ke akhir malam. Kemudian beliau akan bangun dengan keluarganya. Dia berkata kepada mereka, as-salat, as-salat, salat, salat. Lalu dia membaca ayat wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, surah Taha yang pernah kita huraikan dalam tafsir yang terdahulu. Tuan-tuan yang mulia sekalian, itu sebab kata Ziyad bin Hudayr radhiyallahu anhu, bahawa aku melihat orang yang paling banyak puasanya, paling banyak bersiwak adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seperti ini disebut Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, cerita tentang qiyam Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Sayyidina Umar tidak meninggal dunia sehinggalah dia begitu banyak berpuasa dan banyak qiyamul lail. Khatimillah, muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, itu sebab Sayyidina Umar ni memiliki kekuatan yang luar biasa, firasatnya. Dan Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muawiyah bin Khadij, kalaulah aku tidur pada waktu siang, aku akan menyia-nyiakan, aku akan mengabaikan rakyatku. Kalau aku tidur malam pula, aku menyia-nyiakan hakku yang patut ku tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau aku ni tidur siang dan malam, wahai Muawiyah? Kalau Sayyidina Umar terlelap pun terlelap yang sebentar untuk dibangkit kembali, tuan-tuan ini mulia sekalian. Dan kata-katanya kepada anak-anak, kepada orang kelilingnya, fa idza faragta fansab, bila kamu selesai, bangunlah untuk meneruskan ibadah yang selanjutnya. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, ada banyak faktor lah tentang kelebihan yang ada pada beliau, sehingga Allah memberikan kepadanya firasat. Firasat ni, tuan-tuan, adalah kekuatan mata hati menilai satu perkara dengan tepat. Itu sebab disebutkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni, pengetahuannya terhadap perkara yang akan datang dengan kebersihan hati sanubarinya. Salah satu sebab mengapa berlaku demikian, kerana beliau seorang sangat kuat qiyamul lail. Dia mengetahui perkara yang akan datang, saudara, lebih hebat daripada apa yang saudara tahu tentang perkara yang telah berlalu, yang ada dalam lipatan sejarah. Pengetahuan saudara pun tak dapat menandingi kekuatan pandangannya terhadap benda yang belum berlaku.
Bukanlah maknanya tuan-tuan di sini dia meramal masa depan, tidak. Tapi Allah SWT mengilhamkan dengan mata hatinya bersih peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan tepat sekali apa yang dikatakan Sayyidina Umar mengikut perancangannya dalam pemerintahan. Ini yang tidak ada pada kita tuan-tuan. Kecemerlangan Sayyidina Umar ni dengan cahaya mata hatinya begitu bersih. Dan sebuah riwayat daripada Yahya bin Sa'id, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata pada seorang lelaki datang kepadanya, "Siapa namamu?" Dijawab, "Jamrah." Jamrah ni maknanya bara api tuan-tuan. Sayyidina Umar bertanya, "Siapa nama bapa-bapamu?" Dia menjawab, "Bin Shihab." Shihab ni maknanya bola api ataupun meteor. Bola api tuan-tuan. Apa dipanggil? Bola api. Sayyidina Umar bertanya lagi, "Dari negara apa?" Jawab beliau, daripada Al-Haraqah. Al-Haraqah, bukan Al-Harakah, Al-Haraqah. Qaf, Al-Haraqah. Al-Haraqah ni kalau kita baca perkataan bahasa Arab, harik, maknanya panas ataupun terbakar. Sayyidina Umar bertanya lagi, "Kabilahmu nama apa?" Dijawab, daripada Bani Dhiram. Dhiram ni tuan-tuan maknanya api. Sayyidina Umar bertanya lagi, "Mana tempat tinggal kamu yang secara tepatnya?" Jawapannya Harrah. Harrah ni maknanya har, panas. Sayyidina Umar bertanya lagi, "Dia arah mana agaknya? Sebelah mana?" Jawapannya Zatul Ladha. Zatul Ladha. Zat, Ladha maknanya api yang menyala. Zat maknanya yang miliki, Ladha menyala. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, "Hai saudara, pergilah selamatkan keluargamu kerana mereka sedang terbakar." Dan memang benar apa yang dikatakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu. Nak pilih nama ni, pilih nama yang baik tuan-tuan. Jangan tengok dalam Google, jangan tengok dalam Facebook. Tanyalah kepada orang yang ahli keliling kita menguasai bahasa Arab. Banyak nama yang diambil salah. Jadi sebenarnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memiliki firasat yang tepat. Katanya kepada orang itu, "Selamatkan keluargamu kalau keluargamu sedang terbakar hangus sekarang." Dia balik, betul, keluarganya sedang terbakar. Namanya tak betul. Doa. Bukan doa'un lahu, doa'un alaihi. Doa kepadanya agar hancur. Khatibullah muslim-muslimat ini mereka sekalian. Lagi Sayyidina Umar ni kalau kita lihat kesan daripada qiyamnya, hubungannya dengan Allah yang begitu kuat, olahraga hatinya yang begitu bersungguh-sungguh istiqamah. Olahraga hati orang Indonesia sebut tuan-tuan, maknanya riyadhah rohaniyah, tarbiyah rohaniyah. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita dengan riyadhah yang bersifat hati sanubari, supaya hati kita ni sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Syurahbil menyampaikan kepada kami bahawa Al-Aswad Al-Unsi mengaku dianya menjadi nabi. Dia telah pun membawa Abu Muslim Al-Khawlani. Dia menyalakan api yang sangat besar, melemparkan Abu Muslim ke dalamnya, tapi api itu tak membakarnya. Seorang daripada penasihat Al-Aswad ni yang melihat perkara tersebut terpegun, lalu berkata kepada Aswad, "Min babi nasiha," kerana nak menasihati, "Wahai Aswad, baiklah kau usir orang ni. Kalau tidak nanti dia akan mengumpulkan pengikutmu pula ikut dia. Pengaruhnya pula berkembang." Aswad pun meminta Abu Muslim ni supaya pergi. Kemana nak diperginya? Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'i yang hebat ni, dia tidak direzekikan bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun hidup zaman Rasulullah. Sampainya ke Madinah, Nabi sudah wafat. Dia pun sampai ke masjid Nabi SAW, lalu mengerjakan salat. Sayyidina Umar memerhatikan Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar tengok je dengan firasatnya, dia tahu ini yang pernah disifatkan Nabi SAW, diceritakan Nabi, dia dibakar dan dia selamat. Habis dia semayang, Sayyidina Umar datang menemuinya. Ni adablah tuan-tuan, kita berada di satu tempat selama setahun lama, melihat ada orang baru sampai, kalau dia khairukum man ya'laf wa yu'laf. Sebaik kamu adalah orang yang mudah didekati, mudah mendekati orang lain dan mudah didekati. Sayyidina Umar datang kepadanya, bertanya kepadanya, "Fulan, kamu dari mana? Hamba Allah, kamu dari mana?" Jawapannya, "Yaman." Sayyidina Umar terus bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan orang yang dibakar oleh si pendusta itu, wahai sahabatku?" Dia menjawab, nama orang itu adalah Abdullah bin Thub. Abdullah bin Thub. Sayyidina Umar berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, saluka billah, adakah engkau orangnya?" Dia tak dapat mengelak tuan-tuan. Dia menjawab, "Ya, saya lah orangnya." Sayyidina Umar memeluknya, nangis Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tepat sekali firasat Sayyidina Umar tuan-tuan. Kalau kita ni ada hubungan dengan Allah, kita memiliki firasat yang tepat macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar membawanya untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar telah berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan aku sehingga menunjukkan kepadaku seorang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diceritakan oleh baginda. Dia pernah dibakar seperti mana dibakar
dibakar Khalilur Rahman, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dia selamat. Ini adalah antara lembaran menarik nak ceritakan kepada tuan-tuan betulnya qiyamul lail, sehingga menatijahkan bagi setiap kita kekuatan dalam kepimpinan baik. Kalau orang politik, sebagai ahli politik baik. Kalau seorang itu merupakan seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu, ada jalinan dengan Allah SWT, semua kata yang keluar daripada mulutnya adalah nur, membimbing orang, membawa orang kepada satu ada tujuan yang jelas dalam hidup, bukan meringkit di jarinya, tapi kedamaian hati, kebahagiaan. Jadi pemimpin seperti ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi tenanglah orang yang berada keliling kita. Anak-anak rasa gembira, seronok, sentiasa dibawa, diraikan oleh ayah ibu yang mempunyai hubungan yang begitu kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW diingatkan dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan itu, dan tinggalkan mereka dengan cara yang terbaik. Ini berarti bahawa Nabi Muhammad SAW dituntut untuk tidak mengambil berat sangat gangguan mereka. Nabi dituntut untuk meneruskan dakwah, kesinambungan dakwah, dan teruskan dakwah ni dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah, dengan cara sopan santun, tanpa melayan cacian dengan cacian yang serupa. Fatihlah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Saya wasiatkan saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian agar lebih amanah dalam penggunaan dunia, serba tak sempadan yang kita lalui pada hari ini. Seorang boleh meletakkan namanya apa jua, kemudian mempamerkan apa jua komen yang dia tak berkenan kepada orang lain, dan kerana semuanya akan dicatat oleh malaikat tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jangan kita beranggapan bahawa hari ini kita melakukan buatan-buatan, mengumpat, mengkeji, memfitnah, mengadu domba, mengada-ngadakan cerita, meletakkan nama yang orang tak kenal tentang kita, tapi Allah kenal tuan-tuan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kamu tak bertutur apa saja melainkan dia menjadi catatan di sisi Allah SWT. Dulu kita belajar surah Al-Kahfi, telah kita tafsirkan satu masa dahulu, bila manusia dihimpunkan di sisi Allah. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakanya kitab ini, semua benda yang aku buat ditulis olehnya, tak tinggalkan sedikit pun. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah, tuan-tuan, tak ada benda lebih kecil daripada zarrah tuan-tuan. Bila Allah sebut zarrah ni, pada hari ini pun ditemui begitu kecil, zat atom, nukleus atau sebagainya. Tak ada benda yang halus macam tu, Allah Ta'ala mengetahuinya. Pada orang yang diserang, sabarlah, dan jangan layan sangat perkara ni. Kerana kalau kita nak menghalang seekor anjing seperti yang disuruh oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, orang diumpamakan tuan-tuan seperti anjing. Kalau anjing ni mengacau kita, janganlah kita serang anjing ni balik. Pergi jumpa dengan tuannya, mengatakan kepadanya, anjing tuan ni tak ada adab lah. Memang anjing tak ada adab tuan-tuan. Anjing datang menyerang saya, menggigit, membising-bising, ikatlah dia, beritahu pada tuannya. Jangan layan sangat anjing itu, kerana anjing ni kerja ni menyalak tuan-tuan. Maka demikianlah dalam kehidupan, bila kita diserang oleh manusia yang tak bertanggungjawab, yang tak mempamerkan namanya dalam Facebook baik, dalam Twitter baik, dalam apa jua bentuk telekomunikasi moden pada hari ini, jangan layan sangatlah tuan-tuan. Serahlah kepada Allah SWT, mohonlah kepada Allah, kerana Allah memiliki hati-hati manusia, dan dia merupakan mujahadah untuk kita, merupakan peluang untuk muhasabah. Yang pernah kita belajar dulu, mu'aqabahnya, mu'atabahnya, muhasabahnya, mujahadahnya. Ini penting untuk dilakukan. Tapi bagi mereka yang suka, gemar, cenderung untuk melakukan maksiat yang tak disedari dengan cara-cara fitnah seperti ini, berhentilah. Tak ada faedahnya. Lebih baiklah kamu dulu baca Al-Quran Al-Karim, menghayati maknanya. Lebih baik pada kamu kerja mencari keaiban-keaiban orang. Tuba liman syaghalatu uyubuhu an uyubin nas. Alangkah baiknya manusia itu kalau sibuk mencari, menghitung keaibannya daripada dia menghitung keaiban-keaiban orang lain. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi peringatan untuk Nabi Muhammad SAW ni bukan untuk Nabi semata-mata, untuk kita juga yang baca surah Al-Muzammil. Sabarlah, kamu menjalankan kerja tanggungjawab sebagai Muslim, mujahid, mukmin. Memang inilah yang akan kamu lalui. Jangan banyak melata, jawablah seadanya, dan kembalilah kepada Allah SWT. Masih banyak tanggungjawab yang perlu kamu lakukan. Kalau kita melayan sangat sampai tak tidur malam, bila nak qiyamnya tuan-tuan? Duduk di dalam Facebook nak melayan semua orang, nak ban user itu, user ni, bila nak bangun sembahyang tahajud? Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian,
InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat ke-11 dalam kuliah yang akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.